Okay, hello, hai. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama tetamu undangan kita, Ustaz Awi. Ustaz Awi, okay, apa khabar Ustaz ni? Sihat, Alhamdulillah. So, petang ni kita akan buat sedikit role play, presentation sambung lagi. Daripada hari tu, kita tetamu undangan kita Syafiq. So, hari ni kita bersama Ustaz Awi lah. Nak recap balik dalam presentation. Kena selalu berlatih. Tapi sebelum tu, paling penting kita kena faham business sales ni is a law of large number. Maksudnya kena banyak gila call, banyak gila jumpa orang, barulah faham betul-betul apa tu sale. Maksudnya macam kita kena boleh ada belief, nombor satu kena ada belief dengan VB tu boleh dapat case. Maksudnya dengan tu kita buat kan, of course lah rezeki tu buat Allah Ta'ala, tapi kita confident kita kan, bila kita buat VB tu hari ni tak ada orang nak beli, tapi kau ada 3 appointment, buat sehabis-baik 3 appointment tu, insyaAllah seorang akan beli. Sebab ratio dia 3-1 untuk ejen yang sini, ejen baru dia 5-1 lah. 3-1. So 3 orang kita jumpa, 1 akan beli. Okay. Jadi dalam presentation dia ada 4 quadrant. Okay. Nombor 1 R&R, repo and relax kan. Yang kedua adalah inform. Yang ketiga disturb. Kuadran keempat barulah closing. Okay, macam ni lah gambar dia. Disturb. Dia kalau dalam kamera terbalik, tapi macam ni lah. Kita kena ada whiteboard lah kat belakang ni, betul tulis. Tak apa, nanti kita akan improve pada video yang seterusnya. Okay, so kenapa orang tak beli insurans? Basically ada 4 sebab kan. Nombor 1 adalah no money, 4 objection lah. Yang kedua adalah no trust. Yang ketiga no need. Yang keempat no hurry. Nombor 1 no money, dia kata dia tak ada duit lah. Yang kedua no trust, dia tak percaya kita. Yang ketiga no need, dia rasa dia tak perlukan, dia company coverage dan sebagainya. No hari ni nak beli tapi nanti dulu lah weh. Tu aku dah stabil sikit lah apa semua kan. Nak tahu dulu lah dan sebagainya. Tapi kalau kita zoom sikit jam tu betul, sebenarnya real objection 2 benda ni je. No money dengan no trust. Okay, untuk no money kita boleh, kena buat budgeting lah. Tanya dia apa ni, berapa dia punya komitmen apa semua, tengok kemampuan kewangan dia. Untuk no trust, no trust ni adalah cabaran yang besar lah dalam presentation tu. Maksudnya macam ni kita nak dapatkan trust tu kan, macam ni daripada dia tak kenal kita, dia boleh trust kita macam kawan lama dah. Okay, no trust ni kan, dekat ni lah, dekat repo ni, dekat kuadran pertama ni, yang ni yang kena nak establish ni. R&R apa, repo and relax ni, dekat kuadran pertama ni yang paling penting dalam satu presentation tu. Take your time, tak apa, ambil masa sikit dulu. Untuk kita kat sini lah kita nak KYC, know your client. So dekat repo and relax ni, dekat sini, kat kuadran pertama ni, repo and relax ni, dekat sini yang kita nak KYC ni, know your client. Berkenalan dengan lebih lanjut. Tadi kita datang, kita jumpa dia mungkin dia keras, macam ni datang kan. So kita kena lembutkan dulu. Jadi macam sekarang kan, kau jumpa kawan-kawan apa semua, okay, kau boleh sembang terus. Tapi kalau macam orang yang cold call apa semua kan, so you must be very very good at this. Tambah kalau kita nak main ratio tadi 3-1, maksudnya kau akan jumpa orang yang ramai, orang yang tak kenal kan, kawan kepada kawan. Macam ni kita nak break the ice. Bila dia break the ice tu, sebenarnya inilah part yang paling penting dalam presentation. Dia dah ngam tu, dia tinggal mana nak sign, nak dapat kunci tu. Barulah kita boleh close case secara konsisten, barulah tak ada masalah nak dapatkan case lah. You just focus on your BB, insyaAllah case tu akan datang. Ratio closing tu akan meningkat. Okay, jadi apa yang nak buat ni masa repo and relax ni? 2 benda lah. Nombor 1, kita nak dapatkan common ground. Common sense. Common ground. Common ground. Persamaan yang sama. Very very important. Maksudnya kalau kau sembang tu, tak adalah kau sembang saja. Ya, bila kita sembang, contoh sembang dengan prospek kan, ada prospek yang suka cakap. So ada tendensi untuk engkau layan je kan. Jadi kau sembang tu tak ada objektif. Kau tak tahu apa benda yang kau nak dapat daripada
daripada persembangan tu. Kan? Okay. Yang kedua adalah power of importance. Okay. Power of importance ni nak buat dia rasa penting lah. Dan untuk kita tahu lebih banyak pasal dia. Okay. So common ground. Apa common ground yang biasanya kita nak cari dari orang tu? Biasanya kita boleh tanya soalan-soalan yang common. Seperti asal mana? Kan? Lagi kerja kat mana? Apa lagi? Dulu belajar kat mana? Kerja. Apa lagi? Hobi. Kan? Kita cuba cari something yang similar dengan kita lah. Kalau tak ada sangat pun, kalau tak ada common ground tu pun ada benda something boleh talk about lah. At least katakanlah tahu duduk puncak alam. Kita tahulah sedikit puncak alam. Boleh tak sembang pasal puncak alam? Contoh. Boleh. Sembang lah. Kan? Okay. Nak lagi spesifik, mungkin kita tahu. Kita that's why general knowledge is very important juga bila nak buat insurans ni. Jadi kita kena ikut kita dengan banyak input. Kan? Contoh jumpa pilot. At least kita adalah sedikit apa general knowledge tentang airline sekarang. Siapa CEO Air Asia contoh? Siapa CEO Mas sekarang? Kan? Something to talk about macam mana keadaan industri airline ni secara general. At least something untuk boleh sembang. So macam mana nak dapat general knowledge? Kat situ lah yang saya tengok. Kena ambil apa? Ambil cakna. Ambil kisah. At least tahu, tak tahu itu semua. Tak payah tahu semua, tak apa. Tapi tahulah apa benda sedang berlaku. At least kita boleh tanya betul ke sekarang ni something. Kan? Kita boleh tanya dia secara general je. Tak perlu terlalu spesifik pun. Ataupun kita jumpa lawyer. Kan? Kita tahulah sedikit apa nak sembang pasal apa ni lawyer ni. Macam mana siapa ketua hakim negara sekarang. Kan? Siapa apa ni? Peguam negara sekarang. Peguam negara yang baru ni macam mana? Tommy Thomas macam mana yang dulu. Kan? At least biar dia suka cakap. Dia sebab bidang dia mesti dia suka sembang. Kan? Kat situ yang kata klik tu. Bila dah dapat klik tu, barulah mudah nak close case, barulah senang kita nak ni. So berapa lama masa nak ambil untuk repo ni? Yang ni dalam lebih kurang 20 minit ke 3.5 jam? 20 minit. Sebenarnya nak close case nak present kejap je. Present dalam 10 minit setelah presentation. Dan repo ni nak bagi dia lembut tu dulu. Kenapa saya bagi time tadi? Sebab kita at least macam saya cakap lah, orang kadang-kadang kalau if you are very good at repo, kan, macam buku semalam Amir share how to influence people tu. Kan? Pakai step tu lah, smile, senyum. Ingat tak step dia? Ada 6 kan? Tahu tak? Tak ingat. Itulah. Kena ambil benda tu mahal. Kan? Nak kena sikit tahu benda tu je. Nombor 1 smile, senyum. Smile. Bukan smile nombor 2. Nombor 1 become genuinely interested in other people. Maksudnya minat nak kenal orang tu, nak tahu orang tu dengan lebih lanjut. Kita dah hati tu bila jumpa tu niat dekat situ. Bukan niat kata betul lah kita nak close case, tapi kita lebih nombor 1 kita nak jadi kita nak provide protection tu. Kita nak tahu apa yang diperlukan, kena ada benda tu dulu. Okay. Yang kedua smile. Yang ketiga sebut nama dia. Sebut nama dia. Contoh Encik Nawawi, Ustaz Nawawi. Address dia betul, dengan betul. Kan? Apa ni? Yalah kalau klien tu Datuk, panggil dia Datuk lah. Kan? So kita salutation tu kena betul. Dan Datuk apa? Saya cakap nama dia. Sebab orang suka dengar nama dia. Yang keempat, be a good listener. Jadi pendengar yang baik. Maksudnya bila dia cakap tu kita cuba pay attention dan yalah kita ambil lah nota sikit. Kan? Macam mana perasaan Ustaz Nawawi kalau orang cakap ada orang ambil nota? Seronok lah. Kan? Macam tu juga prospek. Benda ni non-verbal tau dalam presentation. Benda ni kita tak tahu tapi benda tu orang bagus lah ni. Dia tak cakap. Itu yang membuatkan case to close. Bukan sebab presentation. Ni dalam the whole presentation 60% adalah non-verbal. Bahasa tubuh, communication, ni benda-benda yang tak dicakapkan. Apa tadi? Yang kelima talk in terms of other person interest. Cakap benda yang diminat, bukan cakap benda yang kita minat. Cakap benda yang prospek minat. Contoh dia minat Manchester United. Iakan je lah Manchester United walaupun saya ni Liverpool. Tapi memang Liverpool power sekarang.
Okay. Tapi Liverpool ada masalah nak menang sekarang ni. Corona ni. So macam mana kita ni? Macam mana tak? Bagi MU menang. Lagi you nak alamak. Okey. Okay, yang ke-6. Make the other person feel important. Buat orang tu rasa penting. Dan buat dengan ikhlas. Make the other person feel important and do it sincerely. Okay. Okey. So jadi inilah benda-benda yang kita nak tahu masa kita kena buat ni benda ni. Ingat ni. Secara conscious ni ingat benda ni. Aku ni senyum. Kan? Hati aku ni macam mana kan? Kalau sebab bila kita present nampak duit saja, nampak macam nak close. Jadi clear tak close tu. Betul kita nak close tapi first kali kita macam nota lah dia nak kena probe dulu apa masalah dia ni. Apa yang dia perlukan sebenarnya. KYC, know your client. Very very important. Kan? Kenapa case tu tak close sebab datang betul-betul Present. terus present je. Tapi take your time. Baru ni I dapat feedback lah from one of the fieldwork. Ada satu agent ni yalah tergesa-gesa sangat present. Relax dulu, tak apa. Lembutkan dulu sebab prospect stranger kan. Tak kenal sangat. Bukan tak kenal pun dia call, dapat appointment tu call. So bila call dia tak lembutkan dulu prospect susah lah. Tapi janganlah drag lama sangat pula. Repo sampai 3 jam. Susah agak. Sebab kita ada next appointment. Kan? Okay. Selain daripada tu ada lagi 2 benda yang kita boleh dapatkan. Kan? Common ground point hotel ada benda lain seperti kita boleh tahu dia punya kita nak tahu future opportunity. Maksudnya siapa di belakang prospek ni. Okay. Siapa di belakang prospek ni. Dan apa dia tu itu dulu. Maksudnya kita pun nak tahulah apa common ground, power important, siapa di belakang dia. Nama aku lupa lagi satu. Tak apalah. Okey, nanti dulu ingat 3 benda tu dulu. Yang ketiga, future. So masa repo ni inilah yang kita nak sembangkan. Maksudnya kita nak berkenalan ni dekat office dia berapa orang staff. Ni bukan kita nak minta terus sekarang. Tapi nanti bila hantar polisi kita dah tahu. Abang hari tu abang cakap kat office abang ada 5 orang staff baru. Kan? Boleh tak abang share? Faham tak? Sebab apa? Sebab dulu masa kita repo dulu kita dah ingat dah benda ni. Ataupun dia kata dia anak sulung. Kan? Anak sulung 4 orang adik-beradik. So kita boleh tak minta nombor telefon adik-beradik dia? Boleh. Jadi repo ni lah kena buat selalu. Repo ni lah yang kita selalu berlatih. Apa ni then barulah bila dia lembut, macam ni kita tahu repo tu dah establish. 2 benda. Prospect tu start boleh cakap lagi banyak pada kita. Yang kedua adalah bila kita buat lawak tu dia boleh gelak so dia lembut dah boleh start present lah. Okay. So itu tentang repo. Hope semua boleh amalkan dan sampaikan. Okay. Alamak kita ada gangguan. Okay. Tak apa, nanti sambung lagi.